Kerajaan memutuskan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di Kampung dan Bandar Baharu Datuk Ibrahim Masjid Simpang Renggam, Kluang, Johor selepas kawasan berkenaan mencatatkan 61 kes positif COVID-19. Menteri Kanan Keselamatan dan juga Menteri Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam kenyataannya berkata perintah itu berkuat kuasa mulai tengah malam semalam sehingga 9 April 2020. Menurutnya, dengan pelaksanaan PKPD, semua penduduk tempatan dan pelawat yang berada di kedua-dua kawasan itu tidak dibenarkan keluar rumah sepanjang tempoh penguatkuasaan. Beliau berkata Jabatan Kebajikan Masyarakat akan membekalkan makanan asas kepada semua penduduk tempatan selain polis bersama Angkatan Tentera Malaysia, Angkatan Pertahanan Awam dan Rela akan mengawal seluruh kawasan berkenaan bagi memastikan pematuhan perintah itu. Seramai 66 jemaah tabligh yang pulang menggunakan dua pintu masuk di negeri ini selepas menghadiri Istimewa Dunia 2020 Zon Asia di Sulawesi, Indonesia wajib menjalani pemeriksaan kesihatan dan melakukan kuarantin selama 14 hari. Ketua Polis Johor Datuk Ayub Han Maidin Piche berkata mereka tidak boleh terlepas daripada menjalani proses berkenaan sama ada keputusannya positif atau negatif COVID-19. Menurut Ayub, jemaah tabligh berkenaan hanya mempunyai dua pilihan untuk pulang sekiranya menggunakan pintu masuk di negeri ini sama ada di Setulang ataupun di Puteri Harbour. Katanya semua mereka yang tiba dari kedua-dua terminal itu dipastikan melalui saringan dan tapisan kesihatan terlebih dahulu. Kementerian Sumber Manusia melalui agensinya Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso melaksanakan program pengekalan pekerjaan ERP yang diperkenalkan melalui pakej Rancangan Ekonomi 2020. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan berkata ERP yang dilaksanakan melalui Sistem Insurans Pekerjaan SIP akan bertindak sebagai bantuan kepada pekerja yang kehilangan pekerjaan. Dalam pada itu, Kumpulan Wang Pembangunan Sumber Manusia KWPSM juga melancarkan inisiatif pakej rancangan latihan 2020 yang bakal memberi manfaat kepada lebih 40,000 pekerja tempatan. Saravanan berkata pakej itu bakal menawarkan pelepasan kepada 8 subsektor yang terkesan oleh COVID-19 antaranya perhotelan, pengurusan pelancongan dan pengangkutan udara. Sebahagian besar alatan perubatan penting yang didermakan kepada Malaysia Jack Ma Foundation dan Alibaba Foundation untuk membantu menambah bekalan perubatan yang semakin berkurangan di negara ini tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA semalam. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dipertanggungjawabkan untuk mengedarkan bekalan tersebut yang terdiri daripada topeng muka, kit ujian, sut perlindungan dan perlindungan muka di seluruh negara. Timbalan Ketua Pengarah NADMA Datuk Khairul Syahril Idrus menerima sumbangan daripada dua yayasan itu yang disampaikan Ketua Pegawai Eksekutif Lazada Malaysia Leo Chow. Kedua-dua yayasan itu dalam satu kenyataan berkata penghantaran tersebut sebahagian daripada inisiatif sumbangan yang dijanjikan pada 19 Mac lalu ke 4 negara Asia Tenggara iaitu Malaysia, Thailand, Indonesia serta Filipina. Sebanyak 52 kes baru jangkitan COVID-19 dilaporkan di Singapura semalam menjadikan jumlah keseluruhan jangkitan di negara Republik itu kepada 683 kes. Kementerian Kesihatan Singapura dalam kenyataannya berkata 28 daripada kes baharu adalah kes yang diimport manakala 24 lagi melibatkan kes tempatan. Menurutnya, kes baharu itu juga melibatkan sejarah perjalanan ke Eropah, Amerika Utara, Timur Tengah, negara ASEAN dan lain-lain negara di Asia. Ayuh Malaysia bersama-sama membantu Barisan Harapan Negara dalam memerangi wabak COVID-19 ini dengan menyalurkan sumbangan anda ke tabung bantuan frontliners COVID-19 Sinar Harian. Teruskan bersama Sinar Harian untuk perkembangan isu-isu semasa dalam serta luar negara di www.sinarharian.com.my.